Okey, kita tengok yang seterusnya minisum dan juga minimax. Okey, untuk minisum dengan minimax, minisum kita nak tetapkan ataupun kita nak decide location ataupun koordinat bagi facilities baru. Minimax pula kita nak meminimalkan jarak antara facilities baru dengan facilities sedia ada. Okay? Make sure macam kalau kata facilities sedia ada, nak pergi ke facilities baru ni jarak dia mungkin melibatkan 6 langkah. Itu untuk sedia ada yang A. Kemudian kita ada facilities sedia ada B pula. B nak pergi dekat facilities baru pun mungkin dia melibatkan 5 langkah. Jadi kita nak make sure jarak tu supaya langkah paling maksimum hanya 6. Jadi kat mana lokasi tu kita patut letak. Okey, kita tengok contoh. Okay, minisum ni tadi contohnya kita nak letak mesin photostat dekat sebuah office. Okay, jadi kat mana kedudukan fotokopi mesin ni supaya dia sesuai untuk kita letakkan pada antara facilities yang sedia ada. Okay. Ini awak akan consider dua pengiraan lah. Satu, kita akan tentukan facilities. Ini nanti awak confuse. Okay, rumus yang kita kena tahu ada dua. Rumus untuk minisum ada dua. Satu, awak kena tahu macam mana kira median. Rumusnya awak kena ambil lah. Okay, untuk kira median awak tahu kan titik tengah. Median adalah titik tengah. Okay, yang ini kita akan consider titik tengah bagi kekerapan setiap pergerakan. Jadi kita akan bahagi 2. Okay. Ini melibatkan kira dalam satu office tu, katalah awak ada mesin photostat. Tadi awak nak masukkan. Okay, itu facilities baru. Meja kerja, kita ada 5 facilities. Meja kerja, meja kopi, kemudian awak nak pergi ke meja untuk awak buat kerja. Tadi meja kerja, meja senang saya tulis lah. Katalah awak ada meja kerja. Okay, ini meja kerja awak. Kemudian awak ada coffee area lah. Kemudian ada discussion area. Ni bos, bilik bos. Awak nak add on mesin photostat. Contoh ni mesin photostat awak. Ni X dengan Y dia dekat mana kita nak decide. Okey, katalah ini pekerjanya. Kekerapan pekerja tu pergi ke meja kerja mungkin 5 kali. Pergi ke discussion area mungkin 2 kali. Pergi ke coffee area mungkin 1 kali. Pergi ke meja bos mungkin 3 kali. Jadi macam mana kita nak relatekan supaya fotokopi mesin ni kita boleh decide dia punya location dan kita tak nak pergerakan yang banyak ataupun pergerakan yang jauh untuk awak punya pekerja. Okay. First, formula awak kena kira median. Nanti kita akan bagi case study supaya awak boleh kira lah.
Okay, awak kira dulu untuk dapatkan median, formula dia macam ni. Okay, kemudian kita nak kira cost function. Okay, formula yang kedua adalah cost function. Cost function punya rumus Fxy sama dengan jumlah kekerapan darabkan dengan X tolak A tambah Y tolak B. Yang itu garis tegak tu awak panggil apa? Absolute atau modulus. Modulus. Apa fungsi modulus? Kalau value dia negatif, dia akan jadi positif. Betul. Modulus ni fungsi dia yang mana nilai negatif akan jadi positif. Okay? Okay, dah selesai salin rumus? Kalau dah selesai, saya nak pergi ke next. Okay, saya terangkan sedikit. Rumus ni, W ni adalah weight ataupun kekerapan. Kekerapan pekerja pergi ke sesuatu kawasan tu. Okay. Kemudian X ni adalah nilai bagi kedudukan koordinat X bagi new facilities. A adalah facilities sedia ada. Okay, Y ni pun kedudukan Y untuk new facilities dan B adalah kedudukan koordinat Y untuk current facilities. Okay? Jelas Kita guna ABC. Jadi takut awak confuse. Yang itu apa, ini apa. Okay, yang ini X. Ini Y. Okay? Ini untuk new. X ni adalah untuk new. Ni current ataupun yang dah memang ada. Okay. Ni new. B ni current. Okay, selesai Saya pergi next slide. Okay, example. Example. Kita nak masukkan satu mesin baru. A new machine will be fixed at shop machine workshop. Okay, the 5 location of the current machine are given as P1 sama dengan 11, P2 52, P3 28, P4 44 dan P5 86. The daily number of trip estimation WI within new machine and current machine are shown in table below. Okay. Soalan awak nak salin ke? Ataupun awak nak ambil poin-poin tertentu sahaja? Ambil point. Okay, ambil point. Okay, bila nak ambil point, awak just ambil nilai-nilai koordinat saja untuk P1 hingga P5. Awak catatkanlah. Nilai P1, P2, P3, P4, P5 ni adalah facility sedia ada pada kawasan awak. Okay. P1 11, P2 52, P3 28, P4 44, P5 86.
Awak catat macam tu je pun dah cukup. Okey. Saya gerak ke slide seterusnya ya. Okey, untuk jadual ni kita beri W ni adalah anggaran. Kita anggarkan pergerakan trip. Pergerakan antara mesin baru dengan current mesin punya ni, berapa kekerapan kita akan pergi. Okey. Contoh kat situ kita ada mesin baru. Katalah kita ada P1, P2, P3, P4 dan juga P5. Mesin baru kita akan masuk, kita namakan sebagai P6. Okey. Kekerapan P1 untuk pergi ke P6 adalah sebanyak 5 trip. Katalah dalam sehari tu P1 ni punya location akan pergi ke P6 adalah sebanyak 5 kali. Okay. P2 punya kekerapan jarak, maknanya kalau kata awak daripada discussion area tu nak pergi ke mesin photostat, kekerapan yang dijangka adalah sebanyak 6 kali. P3 katalah daripada bilik bos nak pergi ke mesin photostat pula, kebarangkalian jangkaan awak kekerapan untuk awak bergerak ke situ adalah sebanyak 2 kali. Katalah ni anggaran untuk dalam sehari. 2. P4 untuk pergi ke P6 kekerapan dia adalah 4 kali, dan terakhir P5 untuk pergi ke P6 kekerapan dia adalah 8. Okey. Untuk selesaikan mini sum model ni, awak just buat table. Table yang mana awak catatkan koordinat X, koordinat Y, dan ini adalah dia punya W, trip, kekerapan. Okey, awak catatkan dia. Okey, step pertama, apa yang awak perlu buat, awak hanya consider pada X dahulu. Awak consider pada X. Kita tutup mata untuk Y ni dulu. Awak tutup mata untuk Y, kita consider pada X. Awak akan susun. Untuk X ni awak akan susun koordinat paling kecil, nilai paling sikit awak akan susun paling atas. Okay, dah buat belum? Awak create satu table. Ni pun kita assume setiap pergerakan akan melibatkan kos yang sama. Okay. Okay. Untuk step pertama, step 1, awak akan arrange lowest value to highest value bagi X koordinat. Kalau kata untuk X ni awak akan nampak koordinat paling kecil adalah 1. Itu adalah untuk P1 kan. Jadi 1. Ni mungkin nanti awak confuse P1. Okay, yang kedua paling rendah adalah P3. Nilai dia 2.
diikuti oleh P4. Bacaan dia adalah 4. Selepas tu P2, bacaan dia 5. Dan yang terakhir adalah P5. Dia punya bacaan adalah 8. Okey, number of trip ni pun awak kena ikutlah. P1 tadi dia adalah kekerapan dia 5. Untuk P1 tadi kekerapan dia 5. Okey, P3 kekerapan dia 2. P4 kekerapan dia 4. P2 kekerapan dia adalah 6. Dan yang terakhir kekerapan dia adalah 8. Okey, selesai yang tu. Awak dah create table belum? Okey, selesai awak dah create table, pergi ke step yang seterusnya. Awak construct satu tambahan pada table. Yang ini awak akan kira kumulatif bagi trip. Yang tu sebelah ni tambah satu lagi table. Awak kira kumulatif. Number of trip. Kumulatif, awak tahu kumulatif hasil tambah bagi setiap tu. Number of trip. 5 tambah 2 jadi 7. 7 tambah 4 jadi 11. 11 tambah 6 jadi 17. 17 tambah 8 jadi 25. Okey. Sampai sini jelas kumulatif. Saya pergi ke step seterusnya. Okey, step seterusnya kirakan median awak tadi. Step tu awak kirakan median. Median total trip awak bahagikan dengan 2. Total trip tadi awak dapat 25. 25 bahagi 2 awak akan dapat 12.5. Ini adalah nilai bagi median. Okey. Saya masuk step seterusnya. Ada yang tak jelas ke median tu apa? Kalau tak ada yang tanya, saya go Saya go through yang seterusnya. Okey. Step yang ketiga. Step ketiga, awak kena identify. Kalau tadi dia dah mention, median mesti lebih besar daripada nilai yang awak dah dapat, iaitu 12.5. Okey. Titik tengah lah. Titik tengah dia kena lebih besar. Okey, jadi titik tengah dia yang lebih besar tadi, awak identify bahawa median besar daripada 12.5. Okey. Kekerapan. Yang ni jumlah kekerapan tadi kan? 5, 7, 11, 17, 25. Ni kumulatif. Okey. Awak kena dapatkan nilai kumulatif yang lebih besar daripada 12.5. Okay, lebih besar daripada 12.5. Awak tengok 11. 11 ni dia lebih kecil kan daripada 12.5. Jadi kita tak consider. Betul tak? 12.5 awak tak jumpa dekat sini. Betul kan? Dalam nilai kumulatif awak tak jumpa. Okay, jadi nilai 12.5 adalah terletak pada P2. 12.5 ni dia terletak dekat sini. Maksudnya kat situ, okay, kalau kata ada garisan 0, 5 adalah P1. Ni adalah P1. Kemudian
5 hingga 7. 5 hingga 7 ni adalah P3. 7 hingga 11 adalah P4. Kemudian 17. Ni P2. Dan yang terakhir 25. Ni P5. Okey, 12.5 ni terletak dekat sini. Terletak kat sini. Jadi kita akan ambil nilai X bagi P2. Ni P2 tadi ni kan. Nilai X bagi P2 adalah 5. Koordinat dia tadi 5. Okey, jadi kita akan assume facilities baru kita. Katalah P6 XY dia. Awak akan buat dia sebagai sama dengan X bagi P2. Jadi awak akan dapat P6 ni 5Y. Itulah awak akan dapat X dia sama dengan 5. Okey, boleh jelas itu? Kenapa awak ambil 5? Koordinat bagi X. Okey, boleh tak? Saya tak jelas. Tak jelas? Okey, saya ulang balik Okey. Dia awak confuse kat sini sebab awak dah nampak benda pusing-pusing ni. Okey, saya ulang balik. Awak tengok balik yang ini tadi sebenarnya adalah table yang dah disusun. Untuk nilai X yang paling rendah ke nilai X yang paling tinggi. A ni adalah nilai X awak. Koordinat. First kita kena consider untuk dapatkan nilai X baru bagi P6. Okey, macam mana kita nak cari untuk P6 punya X? P6 punya X sama dengan berapa? Okey, kita tengok pada kumulatif value bagi trip. Tadi awak dah kira median. Median awak sama dengan 12.5. 12.5 kalau awak check dekat awak punya kekerapan perjalanan ni tak ada nilai 12.5. Jadi kat mana terletak 12.5 ni? Jadi kita buat, saya sengaja bagi nampak, saya buat satu sela jalan. Nilai 0 hingga 5. 0 hingga 5 kat trip ni adalah P1. 5 hingga 7. Ini P. Okay, saya buat graf ni dulu 11. Ini P4. 11 hingga 17 adalah P2. Dan yang terakhir P25 ni adalah P5. Okey. Untuk dapatkan nilai X bagi P6, kita just tengok median ni terletak pada mana median ni terletak pada bacaan WJ ni ataupun kumulatif ni dia terletak dekat mana. Jadi kita akan ambil bacaan X bagi P6. Okey. Kalau awak tengok 12 dia terletak dekat sini 12.5. Betul tak? Consider pada P2 kan? Okey, bila P2 kita akan check lah X bagi P2 berapa? X bagi 2 adalah 5. Ini. Boleh tak? Maknanya kita akan ambil lah nilai baru bagi X untuk P6 adalah 5. Straightforward kita ambil nilai X dia. Boleh? Boleh puan, boleh. 12.5 tadi dia kecil, besar daripada ni kan. Jadi dia tak terletak dekat sini. Kita tengok 12.5 ni kat mana. Jadi kita akan ambil graf tu dekat situ. Okay, jadi P6 X dia adalah 5. Okay.
Okey, step keempat. Step keempat sama juga. Awak susun untuk nilai rearrange koordinat y. Okay, awak rearrange daripada lowest pergi ke highest. Okay, construct lagi table yang sama macam tadi. B ni adalah Y. P ni saya tambah kat sini supaya awak tak confuse. Awak kena refer dekat sini. Yang tadi bacaan yang dah diberi ni. Ni P1, P2, P3, P4, P5. Sekarang awak akan rearrange Y pula. Daripada lowest pergi ke nilai highest. Awak tengok kat sini, paling rendah 1, diikuti 2, lepas tu P4, keempat ni P5 dan yang terakhir P3. Number of trip tu awak ikut susun sama macam dia punya susunan P1, P2 ni. Okay? Okay, dah selesai ke belum? Bila awak dah selesai susun, awak dah susunkan yang Y, number of trip, kumulatif. Sama juga. Tadi awak dah dapat median awak sama dengan, median mesti besar daripada 12.5. Okay. Jadi awak susunlah balik. Kumulatif, mula 0, 5. Lepas tu 5 tambah 6 jadi 11. Ni P1. P2. Lepas tu 11 tambah 4 jadi 15. Ni P4. 15 tambah 8. Ni. Awak tambahkan. 15 tambah 8 jadi 23. 23 tambah 2 jadi 25. Okay. Ini pun sama. 5 tambah 6 jadi 11. 11 tambah 4 jadi 15. Okay. Ini 15, 23, P5 dan yang terakhir 25, P3. Okay, sekarang median awak. Median awak terletak pada 12.5. 12.5 dekat antara sini. Dia terletak dekat sini lah. Contoh 12.5 terletak dekat sini. Jadi kita akan consider bacaan bagi P4 untuk Y P6. Okay. Kita akan ambil bacaan Y dia. Bacaan Y. Okay, jadi P6Y sama dengan P4Y. P6 punya Y yang baru adalah 4. Dapat dah? Dapat, Puan. Dapat, Puan. Okay. Jadi kat situ awak dapati tadi. P6 untuk X. Awak ambil P2X. Sama dengan 5. P6 untuk Y. Awak ambil P4Y. Sama dengan
4. Maka P6X XY sama dengan sama dengan 5, 4. Okey. Dah selesai yang tu, awak dah dapati. Okey, P6 X, Y. P6 ni adalah new facilities lah. Sama dengan 5, 4 koordinat dia. Okey. Step seterusnya awak nak kirakan kos. Kos bagi pergerakan antara facilities baru dengan facilities sedia ada. Okey. Jadi untuk kira ni, okey, sekarang kita kena kirakan total cost yang terlibat. Okey, bila awak nak kira total cost, awak kira pakai formula tadi. Total cost. Dikira awak nak optimumkan dia punya location tadilah. F5, 4. Yang ini yang new tadi new location. New facilities. New. Ini awak ingat kan tadi? Ini new. Ini current. Ini new. Ini current. Ini trip. Okey, jadi macam mana kita nak kira? Bila awak nak kira, jumlah hasil tambah. Awak tengok P1 dulu. P1 maknanya P1 tambah yang P2 tambah P3 tambah P4 tambahkan dengan P5. Kita kira P1 dulu. P1 total trip bagi untuk P1 adalah 5. Kat sini awak tengok total trip dia 5. Koordinat baru koordinat dia 1. Darabkan dengan X awak tadi 5. Tolak dengan 1. Tambah koordinat 4 tolak 1. Faham tak yang ni? Ini koordinat P6 tadi. Ini P6X. Ini X P6. Ini X P1. Ini Y P6. Ini Y P1. Ini trip. Trip P1. P1 pergi ke P6. Trip dia.
Ini adalah trip P6 ulang-alik pergi ke P1. Okey. Awak tambahkan dia. Okey, seterusnya tambah pula untuk P2. P2 dengan P6. Okey, trip dia sebanyak 6 kali. Sama juga 5 tolak 5 tambah 4 tolak 2. Okey. Dah selesai belum? Seterusnya, awak tambahkan untuk trip P3 pula. Trip P3 pergi ke P6. P3 ni dia punya trip 2. 5 tolak 5 tolak 2. Ni modulus jangan tersilap dia dengan 1 pula. Tambah 4 tolak 8. Okay, selesai P3 dengan P6, P4 pergi ke P6 pula. Tambah tripnya adalah 4. 5 tolak 4 tambah 4 tolak 4. Okey, dan yang terakhir buat untuk P5 pergi ke P6. Okey. P5 tadi tripnya 8. 5 tolak 8 tambah 4 tolak 6. Dah selesai ni, awak boleh kira lah. F54 sama dengan 5 darab berapa kat situ? Tambah 6 darab berapa? Tambah 2 darab berapa? Tambah 4 darabkan dengan berapa? 8 darabkan dengan berapa? Okey, selesaikanlah. Ni 5 tolak 4, awak dapat 4. 4 tambah 4 tolak 1, 3. 4 tambah 3, 7. Okey. Ni 5 tolak 5, 0. Tambah 4 tolak ni, 2. Jadi 0 tambah 2 jadi 2. 5 tolak 2 jadi 3. 3 tambahkan dengan 4 tolak 8 dapat negatif 4. Tapi sebab dia modulus, awak akan jadi 4. Kat situ darabkan dengan 7. 5 tolak 4 sama dengan 1 tambah 4 tolak 4, 0. Ditambahkan dengan 1. 5 tolak 8 negatif 3 sebab modulus jadi positif 3. Tambah 4 tolak 6 negatif 2 modulus jadi positif 2. Okay, tambahkan dengan 5. Total 35 tambah 12 tambah 14 tambah 4 tambah 40. Okey, awak akan dapat F. Dah tak muat dah saya punya ruang. Awak kira 35, 47.
Okay, awak akan dapat 105. Total cost awak akan dapat 105. Okay, apa yang awak kira ni adalah distance. Jarak. Kira berapa langkah. Ini contoh, berapa trip, apa semua tu daripada jarak. Ini adalah distance yang terlibat. 105 distance. Okay, dah selesai. Macam mana kita nak kirakan cost? Ini formula. Okay, yang ini bukan total cost lah. Ini total movement. Ini total movement Okay, untuk kira cost pula. Okay, yang ni dah selesai. Saya pergi ke pengiraan cost. Yang calculation ni adalah total movement. Okay, tadi awak dah dapat 105 langkah. Okay. Sekiranya untuk satu langkah ataupun satu distance, yang tadi total movement, F54 adalah 105 distance. Sekiranya diberi bahawa kos bagi satu distance, satu distance kosnya adalah RM RM1.50. RM1.50 bagi distance. Per distance, okay, berapa total cost bagi syarikat perlu tanggung sekiranya ada penambahan alat P6 tadi. Di total cost dia, awak darabkan sajalah. 105 darabkan dengan RM RM1.50. Awak akan dapat RM 157.50. Ini adalah kos yang terlibat bagi location tadi. Okay, boleh yang ni. Untuk yang ni just like darab je kan Puan? Ya, saya? Just kena darab je kan Puan? Tak ada apa-apa lagi kan untuk yang Selesai. selesai, okay. Dia tak ada graf lah. Kalau kata awak masuk degree nanti mungkin dia akan masuk sampai plotting graph. Tapi untuk diploma kita just sampai calculation saja untuk mini sum. Yang ada graph tadi hanya break even. Boleh lagi ke saya masuk mini max sikit? Boleh saya masuk mini max sikit? Ada 15 minit lagi. Okey, tak boleh. Yang ni awak kena fokus. Awak boleh masuk lagi tak? Ada kelas ke pukul 11 sekejap lagi? Tak ada Puan. Tak ada.
Ke nak alang-alang saya masuk sikit Minimax? Sikit lagi boleh? Tak apalah, saya masuk minggu depan. Saya masuk minggu depan, kita cuba cover selesai chapter 2. Okay. Attendance jangan lupa tanda. Minggu depan awak ingatkan saya lah. Kita akan sambung Minimax. Sebenarnya dia tak banyak. Tapi takut dah ada yang tak boleh